Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Nasaruddin bin Ismail sebagai pensyarah EDUP 2102 atas tunjuk ajar beliau sepanjang kami melaksanakan tugasan ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang dalam melaksanakan tugasan ini, yang terdiri daripada saya sendiri. Slide sebelum tadi saya sendiri, Ustazah Hamizan bin Ismail, seterusnya Ustazah Arifah bin Razi, seterusnya Ustazah Fawha binti Marabai. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi skop lapangan yang kami laksanakan bagi tugasan ini, kami memfokuskan kepada 3 buah sekolah yang mana penglibatan kami sendiri dalam sekolah itu sendiri. Okey, jadi sekolah yang pertama iaitu Sekolah Kebangsaan Kantan Permai, yang mana saya sendiri yang berkhidmat selaku guru pendidikan Islam di sana. Seterusnya sekolah yang kedua iaitu Sekolah Kebangsaan Padang Jawa, yang mana Ustazah Fawhah bin Rabai selaku tenaga pengajar di sana. Dan yang terakhir iaitu Sekolah Kebangsaan Jalan 3 Bandar Baru Bangi. Jadi berdasarkan pengalaman kami selama 1.5 tahun berkhidmat di sekolah tersebut, kami telah mendapati pelbagai isu-isu kepelbagaian budaya sosial yang boleh diketengahkan dan perlu diperbincangkan pada pagi ini. Jadi pada hari ini kami ingin memfokuskan 3 faktor utama yang kami dapat daripada pengalaman kami, iaitu yang pertama, kita boleh lihat daripada faktor pembangunan sosio-ekonomi sebuah sekolah itu sendiri. Yang kedua, kita boleh lihat bagaimana ataupun macam mana dia dikatakan sebagai bahasa dan kaedah bahasa dan komunikasi yang kepelbagaian bahasa dan komunikasi yang terdapat pada sekolah. Okay, yang terakhir iaitu mungkin kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu faktor jantina. So jantina ini dia lumrah manusia, terdapat 2 sahaja, tak ada 3. Yang pertama iaitu lelaki dan yang kedua perempuan. So melalui jantina ini kita boleh lihat kepelbagaian kedua-duanya ada perbezaan atau kelebihan yang tersendiri. So mungkin kita akan lihat pada slide yang berikutnya tentang instrumen ataupun cabaran yang boleh kita dapati, cabaran-cabaran yang boleh kita dapati berdasarkan 3 faktor yang kita senaraikan. Okey, sekarang kita dah berada di fasa yang penting, yang mana untuk kita membahaskan ataupun kita menjawab persoalan pertama untuk tugasan ini. Okey, terdapat 3 hasil penelitian yang kami laksanakan sepanjang tempoh yang diberi. Kami mendapati bahawasanya faktor sosial ekonomi ini adalah menjadi faktor tunjang utama dalam membentuk kepelbagaian sosial budaya di sekolah kami. Jadinya seperti sedia maklum bahawasanya sosial ekonomi ini terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu tahap latar belakang keluarga yang berkedudukan tinggi. Yang kedua, kita boleh lihat daripada latar belakang keluarga yang berstatus sederhana.
Dan yang ketiga iaitu mungkin murid itu datang daripada latar belakang keluarga yang apa dikatakan sebagai rendah. Jadi melalui perbezaan status ataupun melalui perbezaan pengelasan sosial ekonomi ini juga akan memberi cabaran yang kuat kepada sistem pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, cabaran yang boleh kita dapat ambil pada hasil penelitian tugasan ini, yang pertama kita boleh lihat proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas akan terganggu. Yes, for sure akan terganggu. Kerana apa? Kerana kebiasaan kita boleh lihat murid itu berlatar belakangkan keluarga yang serba cukup, lengkap dan tinggi, berlatar belakangkan latar belakang keluarga, pendapatan keluarga yang tinggi. Jadi penerimaan ataupun prasarana untuk pendidikan itu cukup dan agak baik untuk seorang murid itu menerima pendidikan dan pelajaran dengan selesa. Berbanding pula dengan murid-murid yang datangnya daripada keluarga yang berlatar belakangkan keluarga yang rendah. So sedikit sebanyak dia akan mengganggu tahap pembelajaran sama ada murid, guru ataupun rakan-rakan mereka sendiri semasa proses pembelajaran dilaksanakan. So implikasi daripada faktor sosial ekonomi ini juga taraf ekonomi yang berbeza mempengaruhi tahap pencapaian akademik seseorang murid itu, pelajar dan murid itu sendiri. So jelas bahawasanya faktor sosioekonomi adalah faktor yang utama perlu dititik beratkan oleh kepada seorang guru itu untuk memastikan tahap kesamarataan kesamarataan pendidikan seorang murid itu terjamin. Okey, kita beralih kepada bahasa dan komunikasi. Okey, terdapat kami senaraikan satu juga untuk cabaran yang daripada sudut bahasa dan komunikasi ini, antaranya kefahaman murid terhadap sesuatu arahan yang dikeluarkan di tahap minimum. Contoh yang boleh kita dapat lihat, ini difokuskan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai kepelbagaian etnik, kaum dan sebagainya. Contoh, sebagai contoh saya bawakan di sekolah, khusus di sekolah Selangor lah. Mungkin Selangor dia mungkin dia terkenal dengan masyarakat Jawa, bukan masyarakat etnik Jawa dia. So mungkin ada sesetengah sekolah ni dia akan menggunakan logat ataupun lahjah, bukan lahjah, maksudnya macam menggunakan menggunakan logat bahasa dalam dalam pembelajaran mereka. So jadinya sedikit sebanyak dia akan mengganggu proses pembelajaran. Mungkin cikgu tu bukan orang mereka di antara pelajar semua menguasai bahasa Jawa, tetapi cikgu tu tak menguasai. So walaupun ada perbezaan dari sudut situ, tapi dia akan mengganggu proses pembelajaran. So cikgu rasa tak selesa dan sebagainya kan, apabila murid sibuk dengan Jawa, tak pun dikutuk-kutuk cikgu dalam bahasa Jawa. Lepas tu yang cikgu ni terpinga kan. Okey, so jadinya proses pembelajaran tu akan terganggu dan agak tidak sesuai lah untuk untuk kemajuan atau untuk pendidikan itu sendiri. Okey, jadi apa implikasinya? Implikasi yang boleh kita ambil daripada faktor bahasa dan komunikasi ini iaitu murid mempunyai masalah dalam pembelajaran. Yes, that's why. So contoh cikgu tu dengan asyik guna dalam kelas, asyik menggunakan bahasa Fasar tapi mereka di rumah menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Bajau dan sebagainya. Bila dasar bahasa ni, cikgu pun menggunakan bahasa baku, dia pedulikan tanpa memahaminya. So agak penerimaan tu agak lambat. Bukan tak boleh, tetapi agak lambat dan mungkin mengambil masa sedikit lah.
Okey, so kita beralih kepada jantina. Okey, jantina, kita sedia maklum bahawasanya lumrah kehidupan ataupun lumrah seorang manusia itu ada dua ya jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dan kedua-dua ini ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Contoh, kita boleh lihat kalau yang perempuan tu dia lebih kepada aspek ataupun sikap-sikap lembut ataupun lebih kepada pembacaan dan sebagainya. Tetapi bila lelaki yang mempunyai fizikal yang keras dan sebagainya, dia lebih kepada kemahiran, permainan. Okey. So, berdasarkan daripada kajian tindakan yang saya sendiri laksanakan pada tahun lepas, menunjukkan hampir 60% pelajar tahun 4 dan tahun 5 yang berada di kelas 1 itu dipenuhi ataupun dipenuhi 60% adalah daripada kalangan perempuan, berbanding dengan di kelas ujung adalah sekitar 40% je di pelajar perempuan, yang selebihnya pelajar lelaki. Jadi kita dapat lihat suasana pembelajaran di kelas yang pertama tu, kita boleh lihat bila kita masuk je dia senyap je, dia akan membaca je sebab perempuan ni lebih pasif. Tetapi berbeza pula dengan kelas ujung ini, mereka ni lebih kepada fizikal lah, dengan riuhnya, bisingnya dan sebagainya. So perempuan ni pun sedikit sebanyak kadang-kadang ada yang dapat terima, dia dapat terima lah, ada yang terdapat dia macam menyendiri, dan itu sedikit sebanyak proses pembelajaran tu akan, suasana pembelajaran tu akan tak berapa ceria dan mungkin menyebabkan gangguan lah kepada pembelajaran seseorang pelajar itu. So itu saja mungkin di akhir selepas ni kita akan membincang, dan hasil daripada ketiga-tiga faktor ini kita akan menghasilkan satu framework, bukan framework, macam kerangka untuk menjawab ketiga-tiga persoalan yang dinyatakan dalam tugasan ini, bahawasanya bagaimana cara ataupun peranan seorang guru itu membentuk sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat, sosialisasi terhadap pendidikan. Seterusnya kita beralih kepada kerangka ataupun aliran kerja ataupun aliran kerangka kerja yang kami telah laksanakan. Okey, kita tengok kat situ ke tengah tu, kita selepas membuat analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah, antara sekolah-sekolah kami tadi. Lepas tu kami telah meletakkan sebelah kanan tu, kami bermula dengan sosioekonomi. Lepas tu sosioekonomi ni kita tak ada pengelasan atau pengasingan di antara kelas-kelas tinggi, sederhana dan rendah tu, tak ada. Kalau boleh kita kena elakkan. Seterusnya kita beralih kepada bawah tu, bahasa dan komunikasi, maksudnya tak ada lagi dialek dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada jantina, iaitu perbezaan ataupun kelebihan, kelemahan dan kelebihan daripada kalangan murid lelaki dan murid perempuan. Dan yang terakhir tu diletakkan di atas sekali tu, iaitu guru. Okey, kat sini kenapa dan sebab apa guru diletakkan di atas? Bahawasanya ini menunjukkan peranan guru itu terlalu besar, dan peranan guru itu sendiri untuk menjadi ejen sosialisasi dalam pendidikan itu sendiri perlu lebih teratur dan sistematik. Dan jadinya untuk menjawab persoalan apakah dan bagaimanakah peranan guru, di akhir perbentangan nanti kami akan menjelaskan apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi terhadap sosio budaya di sekolah. Okey. Alhamdulillah,
kita dah sampai di fasa yang terakhir untuk perbincangan ataupun diskusi kita pada pagi ini. Okey, di sini kami selepas membuat perbincangan, selepas membuat analisis, selepas membuat perbandingan di antara sekolah-sekolah kami, dan kami alhamdulillah hasilnya kami berjaya menjawab persoalan yang ketiga dalam tugasan ini, iaitu bagaimanakah kaedah ataupun bagaimanakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi terhadap pendidikan. Okey, inilah contoh, inilah yang kami dapat hasilkan, bahawasanya terdapat 6 peranan guru yang kami cuba senaraikan, iaitu adalah 6. Maksudnya kami shortkan kepada peranan guru 6P. 6P. Okey, kita tengok P yang pertama. Apa dia P yang pertama? P yang pertama iaitu guru perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. Maksudnya kat sini guru kena peka sama ada murid tu terpinggir sebab mungkin masalah keluarga dan sebagainya, kita tak boleh. Maksudnya guru kena peka untuk memastikan tahap pendidikan yang murid tu dapat adalah sama dengan tahap pendidikan murid yang daripada kalangan yang keluarga yang berlatar belakang tinggi tadi. Yang kedua, guru P yang kedua iaitu pembantu. Guru perlu membantu murid memahami kekuatan yang ada pada diri mereka. Maksudnya ini kita boleh lihat macam jantina tadi. Jantina tadi contoh kita lelaki, semestinya dia kekuatannya mungkin dia dalam pembelajaran dia mungkin slow, nampak macam kurang tak boleh pergilah, dengan istilah tak boleh pergi. So kita mungkin bawa dorongan dia kepada permainan, dia lebih suka mana kecenderungan dia terhadap terhadap minat dia. So mungkin dia minat kepada permainan, kita tunjukkan jalan ataupun kita bantu dia untuk mendapat kekuatan tersebut. Okey, yang ketiga iaitu pelayan. P yang ketiga iaitu pelayan. Pelayan iaitu guru haruslah melayan murid yang datang daripada kelas sosial yang atasan dan kedudukan sama rata dengan murid yang biasa. Maksudnya ini kesamarataan lah, macam yang kita jelaskan tadi. Yang pertama tadi peka, yang kedua sama, kita kena layan sama rata, tak ada diskriminasi antara murid tersebut. Dan P yang keempat iaitu pembuka. Pembuka iaitu guru haruslah membuka peluang kepada setiap murid untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran di dalam kelas. Maksudnya guru adalah pemudah cara. Maksudnya contoh yang boleh kita dapat lihat macam dalam situasi kita sekarang ni, PDPR kan. Contoh kita tahu murid tu daripada tak kemampuan, tak ada handset dan sebagainya, cuba kita tahulah. Maksudnya kita kena pembuka jalan. Maksudnya macam mana kaedah dia nak dapatkan pembelajaran pendidikan tersebut. Kita memudahkan cara untuk murid itu dapat pembelajaran yang sepatutnya mereka dapat. Okey, dan yang P yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima iaitu pembimbing. Guru haruslah membimbing menggunakan pelbagai kaedah pengajaran pelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Tapi ini bukan maksud pengelasan. Maksudnya kita kena, tadi kita dah cerita sama rata, maksudnya kat sini kita kena bimbing. Kalau contoh yang lemah tu, kita bagilah penekanan sikit kepada yang lemah tu. Kita faham lah yang mereka ni serba kekurangan. Maksudnya kita bagi penumpuan sikit kepada yang kurang, serba kekurangan tu, pelajar yang kurang tadi. Okey, boleh faham Okey, dan yang terakhir, yang P yang terakhir untuk kami hasilkan menjawab persoalan yang ketiga dalam tugasan ini, iaitu pembentuk. Guru haruslah membentuk konsep kendiri yang positif supaya mereka dapat mengikuti pelajaran perasaan yang seronok. Maksudnya sikap guru itu sendiri, maksudnya guru itu mesti
janganlah guru tu kasih apa sembut je. Sebab kita ni ibarat model. Guru ni kita patut mencontoh murid supaya anak didik kita tu menjadikan kita ni sebagai idol ataupun jadikan kita ni sebagai sumber inspirasi kepada mereka dalam kehidupan mereka. Mungkin ni aku nak jadi macam Ustaz Zul Hamizan tu. Okey, contohlah macam tu. Okey, so di antara kesemua ke-6 P ini, so maka terjawablah persoalan persoalan yang ketiga dalam tugasan ini. So itu sahaja daripada kami sejujurnya yang dapat kami hasilkan daripada penelitian dan pembacaan serta pengalaman kami sepanjang kami berada di lapangan kami selama setahun setengah ini. Jadi akhir kalam daripada saya mewakili sahabat saya Ustazah Arifah dan Ustazah Fauhah mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua rakan-rakan IPG. Semoga dipermudahkan urusan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.